alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi hari ini kita akan sambung latihan ataupun kita akan buat latihan untuk pelajaran al-fi'lul mazid wal fi'lul mujarrad, al-af'alul mujarrad wal mazidah. Jadi recaplah sekejapnya apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Jadi kita kata fi'il itu dia ada fi'il yang dipanggil sebagai fi'il mujarrad, iaitu fi'il yang tidak ada tambahan huruf apa-apa. Artinya kesemua huruf dia adalah huruf yang asal. Dan fi'il mujarrad itu biasanya 3 huruf lah ya. Fi'il yang 3 huruf. Itu fi'il mujarrad. Manakala fi'il mazid pula adalah fi'il yang ada tambahan. Kalau asalnya tadi 3 huruf, dia ada tambahan 1 huruf, 2 huruf ataupun 3 huruf. Itu yang dipanggil sebagai fi'il mazid. Jadi itu kalau sekiranya fi'il itu berasal dari 3 huruf. Ya, sebagaimana contoh yang kita dah lihat, contoh yang di sini yang kharaja sehinggalah amila. Iaitu semuanya yang asalnya 3 huruf mujarrad, manakala di sebelahnya itu di atas daripada akhraja hinggalah istamala, itu adalah contoh untuk fi'il mazid yang asalnya 3 huruf. Ada juga fi'il mujarrad yang 4 huruf. Ada fi'il mujarrad yang 4 huruf. Contoh, 2 contoh yang terakhir. Itu adalah fi'il mujarrad yang 4 huruf. Artinya kesemua 4 huruf itu adalah huruf yang asal. Dan di sebelahnya itu adalah fi'il mazid. Dia asalnya 4 huruf juga, tetapi ada tambahan 1 huruf. Ya, jadi itu adalah fi'il rubai yang mujarrad dan juga yang mazid. Jadi yang dalam pelajaran lepas kita dah lihat ada huruf-huruf lah, jadi dah senaraikan kan, ada dalam lebih kurang ada 10 huruf yang selalu ditambah lah kepada perkataan Arab itu. Tetapi untuk pelajaran kita ni saya dah sebutkan pada minggu lepas, kalau setakat mengetahui huruf tu pun tidak membantu juga. Dia yang lebih baiknya kita mengingat apakah wazan dia. Apakah wazan untuk fi'il tersebut. Kerana melalui wazan kita akan dapat lihat di manakah huruf yang asal dan di manakah huruf tambahan. Jadi kalau kita lihat dalam nota wazan kita tu, yang ni adalah wazan untuk fi'il sulasi yang mujarrad. 3 huruf yang tidak ada tambahan. Jadi kita dah lihat pada minggu lepas ada wazan fa'ala, fa'ala untuk fi'il madhi. Dan fi'il mudhari' dia pun ada beberapa bentuk. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Ya, ada fi'il yang bentuk dia fa'ila, wazan dia fa'ila, yaf'alu mudhari' dia. Ada yang fa'ila, yaf'ilu mudhari' dia. Dan ada yang fa'ula, mudhari'nya adalah yaf'ulu. Itu adalah pattern ataupun wazan yang ada untuk fi'il-fi'il Arab yang sulasi mujarrad. Artinya selain daripada pattern-pattern ini tidak ada fi'il Arab yang tidak mengikut pattern ini. Semuanya mengikut pattern yang telah disenaraikan itu. Contohnya sebagaimana yang ada di situlah, zahaba, yazhabu dan sebagainya. Baik. Manakala fi'il rubai mujarrad, wazan dia satu, iaitu wazan fa'lala. Dan apabila wazan dia fa'lala, mudhari' dia mesti yufa'lilu. Contoh dia pun dah dinyatakan di situ. Ini adalah untuk wazan fi'il sulasi mujarrad. Manakala untuk fi'il mazid, fi'il yang ada tambahan huruf. Jadi kalau mujarrad tadi kita lihat semuanya menggunakan fa'ain lam, tidak ada huruf tambahan, tidak ada ta, tidak ada alif, tidak ada waw dan sebagainya. Ya, untuk fi'il yang 4 huruf, fa'ain lam lam, tidak ada tambahan ta, tidak ada tambahan huruf yang lain. Itu adalah mujarrad. Tapi apabila kita lihat pada wazan fi'il sulasi mazid, untuk fi'il mazid artinya akan ada huruf tambahan. Huruf yang asal tadi, sekiranya 3 huruf, kita akan lihat ada huruf asal dia iaitu fa, ain, lam, dan akan ada tambahan. Sama ada tambahan itu di depan ataupun di tengah. Jadi sebagaimana yang kita dah lihat itu, untuk fi'il mazid ini dia ada mazid yang ditambah 1 huruf. Sebagaimana yang nombor 1, af'ala, fa'ala, fa'ala. Ada yang mazid ditambah 2 huruf. Sebagaimana contoh in fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, dan if'ala. Dan ada juga mazid yang 3 huruf. Dan yang saya dah sebutkan minggu lepas, mazid 3 huruf ni ada beberapa wazan, tetapi yang paling penting adalah wazan istaf'ala. Itu cukuplah ya, satu wazan yang itu. Jadi di sini ada 3 huruf, alif, sin, ta. Jadi apabila kita dah tahu wazan, kita cuma keluarkan sajalah mana-mana huruf yang menepati fa, ain, lam itu adalah huruf asal fi'il. Mana-mana huruf yang menepati dengan huruf tambahan, contohnya alif, sin ataupun ta, maka itu adalah
huruf tambahan dia. Ini sebagaimana contoh yang ada di sini ya. Contohnya af'ala, ahsana. Jadi apakah huruf asal dia? Kita padankan. Ha, fa, ain, lam itu adalah ha, sin, nun. Itu huruf asal dia. Yang menunjukkan bahawa tambahan dia adalah huruf alif. Alif di sini ada juga pada alif di wazan tersebut. Ya. Contoh yang lain. Contoh ifta'ala. Ifta'ala. Jadi kita lihat di sini ada fa, ain, lam itu adalah huruf asal. Alif dan ta huruf tambahan. Huruf pertama dan huruf ketiga. Contohnya ijtama'a. Jin, mim, ain adalah huruf asalnya. Huruf tambahan adalah alif dan juga ta. Jadi dengan berpandukan kepada wazan ini kita akan dapat mengenal lah ya apakah kata dasar untuk perkataan tersebut. Adakah dia fi'il mazid ataupun ia adalah fi'il mujarrad. Begitu juga dengan fi'il yang 4 huruf. Ini adalah untuk contoh wazan fi'il rubai. Fi'il yang asalnya 4 huruf tetapi ada tambahan mazid. Jadi wazannya hanya satu iaitu wazan tafa'lala. Sekiranya kita masih ingat lagi, yang 4 huruf yang asal adalah fa'lala, fa'ain, lam, lam. Jadi di sini kita lihat ada tambahan huruf ta, maka ta itu adalah tambahan dia. Tafa'lala fi'il mazid. Baik ya. Itu yang pertama, mengenal wazan boleh membantu kita untuk mengenal adakah dia adalah fi'il mazid ataupun fi'il mujarrad. Baik. Faedah yang kedua untuk kita mengenal wazan ni adalah untuk mengetahui apakah mudhari' untuk fi'il tersebut. Ya. Kerana fi'il mudhari' itu selalunya tidak disenaraikan. Jaranglah. Kalau ada setengah-setengah kamus akan menyenaraikan apakah fi'il mudhari' dia. Jadi kalau nak tahu apakah fi'il mudhari' mesti kita tahu apakah fi'il madhi dia terlebih dahulu. Jadi sebagai contohnya, kalau sekiranya fi'il madhi itu wazan dia adalah af'ala, mudhari' dia mesti yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Sebagai contohnya, ahsana yuhsinu. Dia mesti mengikut baris yang sama. Yuf'ilu, yuhsinu. Contoh yang lain, ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala mudhari' dia mesti yafta'ilu. Maka sekiranya ada fi'il yang menepati dengan wazan ifta'ala seperti ijtama'a, mudhari' dia mesti menepati wazan yafta'ilu iaitu yajtami'u. Begitulah seterusnya. Ya. Jadi ini penting untuk kita ingatlah ya, apakah dia madhi dan juga mudhari'. Dan ada pertanyaan, kenapakah contohnya af'ala, kenapakah mudhari' dia baris di depan you? Sedangkan selalunya fi'il mudhari' selalunya kita lihat dia berbaris di atas. Zahaba ya kan, yazhabu, qara'a yaqra'u. Jadi ya pada huruf mudhari' itu selalunya berbaris di atas. Tapi apabila kita lihat fi'il-fi'il yang ada di sini, ada fi'il yang huruf mudhari' dia berbaris di depan. Contohnya ahsana mudhari' ini yuhsinu, bukannya yahsinu. Syahada yushahidu, bukannya yashahidu. Begitu juga dengan allama yu'allimu, bukannya yu'allimu. Jadi soalan dia kenapa berbaris depan? Jawapannya adalah kerana wazan dia begitu. Wazan dia begitu. Jadi dia akan mengikut wazan. Sekiranya af'ala dia mesti yuf'ilu, oleh itu ahsana mestilah yuhsinu. Jadi tidak ada jawapan lain lah kenapa dia yu, kenapa dia ya. Jawapan dia adalah kerana dia mengikut wazan tersebut. Jadi ini adalah sedikit apa yang kita telah pelajari ya pada minggu lepas. Ada tak soalan apa-apa sebelum kita teruskan pada latihan? Kalau saya tanya mudhari' untuk fi'il tersebut boleh tak berikan apakah wazan dia? Contohlah ya, kita lihat sekejap lagi ya. Baik. Kita terus kepada tadribat. At-tadrib al-awwal. At-tadrib al-awwal, da' khattan, letakkan satu garis. Da' khattan, satu garis, tahtal af'alil mujarradah. Di bawah fi'il mujarrad. Tak kira lah fi'il mujarrad itu sama ada 3 huruf ataupun 4 huruf, tak ada masalah. Yang penting dia fi'il mujarrad yang tidak ada tambahan. Wa khattaini, dan 2 garis. Letakkan 2 garis tahtal af'alil mazidah. Di bawah perkataan, di bawah fi'il mazid, fi'il yang ada tambahan. Fil ayatil qur'aniyati taliyah, ataupun pada ayat-ayat Al-Quran yang di bawah, yang berikut. Jadi sekiranya kita lihat pada ayat Quran ini ada fi'il yang fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Begitu juga dengan latihan-latihan di bawah nanti mungkin kita akan berjumpa dengan fi'il mudhari'. Jadi untuk menentukan apakah fi'il itu mazid ataupun mujarrad, tak boleh berpandukan kepada fi'il mudhari'. Kita mesti tahu apakah fi'il madhi dia. Jadi bagaimana nak tahu fi'il madhi? Melalui wazan tadi. Ya, melalui wazan. Kita lihat contoh dia.
Hadza min surah Yunus. Ini dari surah Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah yang telah, iaitu dialah Tuhan yang telah menjadikan asyams matahari bercahaya, dia bercahaya. Wal qamara dan bulan itu nura, ada apa nama, dia ni cahaya, nur pun cahaya juga. Cuma beza dia ini cahaya yang memancar, cahaya yang menerangi. Manakala nur itu cahaya yang didapati daripada matahari tadi. Wal qamara nura. Wa qaddarahu manazilah, dan dia telah menentukan untuknya. Allah telah menentukan untuknya. Nya di situ bermakna bulan tadi. Manazil tempat-tempat ataupun fasa-fasa. Makna asal manazil adalah rumah-rumah. Tapi yang dimaksudkan dengan rumah-rumah ini adalah fasa-fasa. Jadi kalau kita rujuk di dalam internet, manazilul qamar, fasa-fasa bulan itu orang Arab dia menyatakan bahawa bulan itu mempunyai 28 fasa. Setiap hari, setiap malam satu fasa. Sehinggalah cukup 28 ataupun 29 malam untuk satu bulan. Jadi fasa-fasa dia manazil. Lita'lamu adada sinin, untuk ataupun supaya kamu mengetahui adada sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan juga perkiraan. Jadi melalui fasa-fasa, melalui bulan tadi, manusia boleh mempelajari, mengira tahun dan juga membuat perkiraan. Ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq. Allah tidak, ma bermakna tidak, menciptakan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, dzalika ataupun perkara itu, illa bilhaq, melainkan dengan kebenaran, melainkan ada sebab. Yufassilul ayati, dia menjelaskan, yufassilu menjelaskan, al ayati tanda-tanda, dia menjelaskan tanda-tandanya untuk kaum yang mengetahui, liqaumin ya'lamu, untuk kaum yang mengetahui. Nah, baik, cuba berikan saya manakah fi'il, apakah fi'il yang ada di situ? Itu ayat yang pertama. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Di situ ada satu fi'il. Ja'ala fi'il madhi, betul, sahih. Wazan dia apa? Fa'ala. Jadi sekiranya kita lihat, betul. Sekiranya kita lihat fa'ala, tidak ada huruf tambahan kan, kerana fa'ain lam itu adalah huruf asal. Maka kita kata fi'il ini adalah fi'il apa? Madhi, mujarrad ataupun mazid. Madhi mujarrad. Fi'il madhi, betul. Tapi yang penting di sini fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad ya, kerana tidak ada tambahan. Kenapa kita kata tidak ada tambahan? Kita dah bandingkan dia dengan wazan, tidak ada alif, tidak ada ta di depan dia. Baik, ini adalah fi'il mujarrad. Baik, ayat yang seterusnya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Di sini ada dua fi'il. Baik, apa dia fi'il yang pertama? Naam. Wa qaddara. Okey, wa qaddara tu ada huruf, ada perkataan, ada dua perkataan. Yang mana yang fi'il dia? Qaddara sahaja, betul. Fi'il dia adalah qaddara. Qaf, dal, ra. So kita ambil fi'il dia yang qaddara itu. Waw tu perkataan lain kan, dan hu pun perkataan lainnya. Maka qaddara. Baik, boleh tak beritahu saya apakah adakah ini mujarrad ataupun mazid? Mazid. Macam mana kita tahu dia mazid? Sebab dia ada sabdu. Dia ada sabdu, okey, dia ada sabdu. Kalau kita lihat pelajaran kita, dia kata ada apa? Ada dipanggil tu tadhaif kan, gandaan. Boleh lah ya, boleh kita kata di situ ada tambahan. Tetapi kalau nak lebih tepat, kita padankan dia dengan wazan. Apakah wazan dia? Qaddara. Fa'ala, sahih. Fa'ala. Jadi kita lihat di situ ada fa, ada ain, ada lam, ada tambahan satu huruf, iaitu huruf diulang, huruf ain tu kan. Bagi ini menunjukkan bahawa fi'il itu adalah fi'il mazid. Betul. Qaddara fi'il mazid. Naam. Ada lagi satu fi'il di situ. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Di manakah fi'il yang ada di situ?
Lita'lamu. Lita'lamu. Kalau kita lihat terjemahan dia tadi, lita'lamu, supaya kamu dapat mengetahui. Betul, ini adalah satu fi'il. Tetapi fi'il ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Dia bukan dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il ni kalau kita keluarkan, fi'il ni asalnya adalah ta'lamu. Yang itu. Ta'lamu. Jadi ta'lamu, ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Jadi apabila fi'il itu fi'il mudhari', kita tak boleh nak tentukan lagi adakah dia ni mazid ataupun mujarrad, melainkan kita lihat apakah fi'il madhi dia. Kecuali lah selepas kita mahir nanti, kita lihat fi'il itu, kita automatik kita akan tahu ini adalah mazid ataupun mujarrad. Baik, ta'lamu fi'il mudhari'. Cuba dapatkan apakah fi'il madhi untuk ta'lamu. Allama. Allama. Alama ke allama? Ada sabdu pe ataupun tidak ada sabdu pada lam tu? Tak ada sabdu. Tak ada sabdu. Alama begitu ya. Alama. Jadi kalau kita kata alama, ta'lamu, ya'lamu lah ya. Kita ambil bentuk asal dia iaitu ya'lamu. Okey, jawapan dia hampir tepat. Fi'il asal dia bukannya alama tetapi alimah. Fi'il asal dia adalah alimah. Jadi sekiranya kita lihat pada fi'il pada wazan yang kita pelajari baru ni kan, ada wazan fa'ala, ada wazan di sini fa'alima, maaf. Sini wazan dia ada wazan fa'ala, mudhari' dia yaf'alu. Tetapi ada juga wazan lain iaitu fa'ila yaf'alu, di mana kedua-dua wazan ini menggunakan fi'il mudhari' yang sama. Jadi di sinilah fungsi kamus. Di sinilah fungsi kamus untuk kita menentukan apakah bentuk fi'il mudhari', fi'il madhi yang betul. Adakah fi'il madhi dia alama seperti yang kita sebutkan tadi ataupun alima? Yang mana satu? Sama ada dia fa'ala ataupun fa'ila. Kerana mudhari' dia kedua-duanya adalah yaf'alu. Jadi apabila kita rujuk kepada kamus, kamus akan menyatakan bahawa fi'il madhi untuk ya'lamu adalah alima. Maka wazan dia adalah fa'ila yaf'al. Jadi itu yang berkenaan dengan fi'il 3 huruf, sulasi, mujarrad, mesti rujuk jugalah kepada kamus untuk menentukan apakah jawapan ataupun bentuk yang paling tepat. Okey, betul. Jadi alima ya'lamu, jadi sekiranya kita lihat pada fi'il itu fa'ila tidak ada tambahan, alima tidak ada huruf tambahan, maka ini adalah fi'il mujarrad. Mujarrad. Jadi seperti yang saya sebut tadi lagi sekali, tak boleh lihat pada mudhari' sahaja. Kerana kalau lihat mudhari' takut kita keliru. Ada lam, ada tak, ada waw, kita kata mazid. Sedangkan dia bukannya fi'il mazid tetapi fi'il mujarrad. Boleh ya? Jadi ada mudhari' saja kena cari madhi di dahulu. Seterusnya, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ada satu fi'il di situ. Nah, apakah fi'il dia? Khalaqa. Betul. Khalaqa. Fi'il maknanya menciptakan. Baik, di sini kita dah nampak 3 huruf. Terus kita boleh kata dia adalah fi'il mujarrad atau mazid. Mujarrad lah kerana dia memang 3 huruf ni memang selalunya mujarrad. Dan sekiranya kita lihat wazan dia adalah fa'ala. Fa'ala wazan fi'il yang memang 3 huruf mujarrad. Okey. Jadi khalaqa mujarrad. Dan yang akhir sekali yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Ada 2 fi'il di situ. Fi'il yang pertama yufassilu. Baik. Fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Yufassilu fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni kita boleh kenal adanya huruf-huruf mudhari' di depan kan. Ada ya, ada ta, ada alif, ada nun. Azhabu, nazhabu kan, tazhabu, yazhabu. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari' ni boleh dikenal dengan adanya tanda dhammah di akhir. Baris biasanya memang fi'il mudhari', kebanyakan fi'il mudhari' akan berakhir dengan dhammah. Yaqra'u, kita jarang kita baca yaqra'a kan, ataupun yaqra'. Ada tetapi jarang. Kebiasaannya baris dhammah. Jadi fi'il mudhari' yufassilu. Boleh. Adakah dia ni fi'il mazid ataupun mujarrad? Mazid. Mazid. Okey, kita pastikan adakah betul dia mazid
lihat wazan dia. Jadi seperti yang kita lihat tadi, nak tahu dia mazid ataupun mujarrad, mesti lihat pada wazan, cari madhi dia, madhi dan mudhari' dia. Jadi apakah sekiranya yufassilu, apakah wazan dia? Lihat pada wazan mudhari' dahulu. Mana wazan mudhari' yang serupa dengan yufassilu? Fa'ala. Fa'ala, okey. Untuk mudhari' dia? Fa'ilu. Yufa'ilu. Ya, kalau kita lihat pada senarai wazan itu, kita akan jumpa wazan yufa'ilu. Wazan untuk fi'il mazid yang 3 huruf. Yufa'ilu. Kan serupa tu. Yufa'ilu. Yufasilu. Jadi ini adalah wazan dia. Daripada situ, boleh kita dapat apakah madhi dia? Madhi dia adalah fa'ala. Ini berdasarkan kepada senarai tadi kan, fa'ala. Jadi sekiranya wazan dia fa'ala, yufasilu, fi'il dia adalah apakah asal ataupun fi'il madhi untuk fi'il yufasilu tadi? Fasola. Fasala, betul. Fasala. Maka fi'il dia adalah fasala. Jadi bila kita lihat fa'ala ataupun fasala, kita dapati dia adalah 3 huruf tetapi ada tambahan 1 huruf kan, iaitu huruf yang di tengah digandakan. Huruf ain itu digandakan. Fa'ala, ada tad'if, ada gandaan di situ. Ini menunjukkan dia adalah fi'il mazid. Fi'il mazid bukannya fi'il mujarrad. Baik, sahih. Dan yang akhir sekali fi'il ya'lamun. Fi'il ya'lamun. Fi'il ini serupa dengan fi'il yang ya'lamu di atas tadi. Serupa dengan ya'lamu kan, sama. Jadi kita dah lihat tadi ya'lamu tadi adalah fi'il apa tadi? Mazid ataupun mujarrad? Fi'il mujarrad. Mujarrad kan, kerana ya'lamu yang ini tadi alimah. Ya. Jadi ya'lamu adalah fi'il mujarrad. Ya, jadi itu adalah contoh yang pertama untuk bagaimana nak menentukan sama ada mazid ataupun mujarrad. Baik, ada soalan tak sebelum kita berpindah kepada bab? Tak ada? Baik. Yang tak ada, kita lihat at-tadribus tsani. At-tadribus tsani istakhrijil af'al. Keluarkan fi'il-fi'il. Cari fi'il yang ada minal jumalil atiyah, dari contoh-contoh berikut. Sama seperti tadi, kenal pasti apakah fi'il dia, wa bayyin naw'aha, dan terangkan jenis dia. Yang dimaksudkan dengan naw' ataupun jenis di situ sama ada dia mujarrad ataupun mazid. Ini pun sama seperti tadi. Cari fi'il, tentukan dia mazid ataupun mujarrad. Ya, baik. Fi'il yang pertama, al-jumlah al-ula, kataba salahun risalatan ila walidihi. Salah telah menulis sepucuk surat kepada bapanya. Kataba salahun risalatan ila walidihi, kepada ayahnya. Nah, wa al-fi'il, fi'il kataba lah kan. Kataba. Baik, mazid ataupun mujarrad? Mujarrad. Mujarrad, 3 huruf. Senang. Ya, mujarrad. Baik. Fi'il al-fi'lu tsani, ishtarakat tullabu fil musabaqah. Ishtaraka, menyertai. At-tullab, pelajar-pelajar menyertai pertandingan. Musabaqah. Ishtarakat tullabu fil musabaqah. Fi'il dia ishtaraka. Ishtaraka. Kita faham fi'il dia yang pertama berdasarkan kepada makna lah ya. Kita dah tahu makna tadi, menyertai. Tapi yang kedua kita boleh kenal juga dia ni sama ada dia atau fi'il ataupun bukan melalui wazan tadi. Sekiranya kita lihat ishtaraka, dia ada wazan, dia ada bentuk fi'il kan. Apa wazan ishtaraka? Apa wazan ishtaraka? Cuba dapatkan. Lihat balik pada senarai fi'il tadi, senarai wazan itu, dan cuba kenal pasti. Ishtaraka, apakah wazan dia? Adakah dia ini mazid ataupun mujarrad? Sekiranya dia ni mazid, okey, selesai. Sekiranya dia mujarrad, apakah huruf dasar dia? Kalau huruf asal syariku. Huruf asal dia apa? Syariku. Shin raka. Syaraka. Ya. Okey. Jadi sekiranya dia syaraka, oleh itu apakah kata dasar dia? Apakah huruf tambahan dia? Huruf alif dan juga huruf ta. Okey, lihat pada wazan. Ada tak fi'il wazan yang ada tambahan alif dan ta di tengah-tengah tu? Ifta'ala. Ifta'ala. Alif, ta,
Alif, fa, ta, ain, lam. Ada kan? Di mana fa itu menepati tempat huruf shin, kata dasar. Huruf dasar dia, ra itu menepati pada tempat ain, huruf dasar, dan kaf itu menepati pada tempat lam. Betul? Jadi apa yang kita dah tentukan tadi, shin, ra, kaf itu adalah huruf dasar dia. Kerana dia menepati pada tempat fa, ain, dan juga lam. Dan di sini kita dapati bahawa huruf tambahan dia adalah huruf alif tadi kan. Huruf alif kan sama. Huruf alif dan juga huruf ta di tengah itu. Jadi betul. Ini adalah wazannya adalah wazan ifta'ala. Betul ya? Ifta'ala. Jadi mazid ataupun mujarrad? Mazid. Mazid lah, tentulah mazid kan, kerana ada huruf tambahan. Ya? Okey, bagus. Rakam salasa. Rakam salasa, waswasa syaitanu li Adam. Syaitan telah membisikkan, mewaswaskan untuk Nabi Adam alaihi salam. Dia telah menerbitkan rasa was-was pada Adam alaihi salam. Fi'il dia, manakah fi'il dia? Waswasa. Waswasa, fi'il dia adalah waswasa. Kita kenal dia dengan makna tadi kan, menerbitkan rasa was-was. Betul. Dia adalah waswasa. Fi'il mazid ataupun fi'il mujarrad? Fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad kerana wazan dia adalah Fa'lala. 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 Waswasa. Betul kan, sama tu. Fa'lala. Waswasa. Ya, wa menepati pada tempat fa, sin menepati pada tempat ain, waw pada tempat lam, dan sin yang akhir pada tempat lam, dan barisnya juga sama. Betul, ini adalah fi'il mazid. Tetapi ini bukannya mazid 3 huruf, bukan mazid sulasi, tetapi dia adalah mazid rubai, yang 4 huruf tu kan, di mana kesemuanya adalah huruf dasar. Betul. Waswasa syaitanu li Adam. Betul eh? Okey. Rakam 4. Istafhamat tullabu anid dars. Pelajar-pelajar itu istafhama secara literal makna dia minta untuk difahamkan. Dia nak faham lah, dia nak faham. Mereka hendak memahami pelajaran tersebut. Jadi cara nak faham tu macam mana? Dengan bertanya. Oleh itu istafhama selalu diterjemah dengan makna bertanya. Lagi sekali ya, istafhama makna asalnya untuk nak faham. Dia hendak faham. To seek for understanding. Tapi selalunya diterjemah dengan makna bertanya. Jadi kita terjemah dengan makna bertanya lah. Pelajar-pelajar itu bertanya tentang pelajaran tersebut. Baik. Fi'il dia dah tentulah istafhama. Istafhama. Okey, mazid ataupun mujarrad? Mazid. Mazid. Ya, mazid betul. Kenapa dia mazid? Kenapa kita tak kata dia mujarrad? Apa alasan kita? Dia ada tambah alif dengan ta. Dia ada tambah alif dengan ta. Alif dengan ta, dua tu. Kalau kita kata alif dengan ta, artinya huruf asal dia adalah sin, fa, ha, mim. Ada 4 huruf. Kalau 4 huruf, kita rujuk kepada wazan yang 4 huruf, tak sama. Jadi tambah dia bukan sahaja alif dan ta, ada lagi satu. Sin. Sin. Alif, sin dan juga ta. Betul. Jadi tambahannya ada 3. Jadi macam mana kita nak pastikan betul ke alif, sin, ta itu tambahan? Lihat pada wazan. Itu pentingnya wazan. Okay, apakah wazan alif, sin, istafhama? Mana wazan dia? Istaf'ala. Istaf'ala. Alif, sin, ta. Kemudian kita ada fa, ain, lam. Istaf'ala. Betul. Wazannya adalah istaf'ala. Kan sama tu, ada alif, ada sin, ada ta, alif, sin, ta. Ini huruf tambahan. Huruf dasar dia adalah fahamim. Faham kan? Faham. Jadi dia nak faham. Betul. Jadi wazan dia istaf'ala. Itu cara yang betul lah ya, cara yang biasa. Cara yang kedua, kita lihatlah bilangan huruf. Jadi bilangan huruf dia kita lihat di sini dah ada 6 huruf. Jadi kalau 6 huruf tu tak mungkin lah fi'il mujarrad. Kerana fi'il mujarrad itu dia sama ada 3 huruf ataupun 4 huruf kan. Kalau 4 huruf kita kena hati-hati. Tapi sekiranya dia dah 5 huruf ataupun 6 huruf maka memanglah dia fi'il mazid. Memang dia fi'il yang ada tambahan. Baik. Istafhama, istaf'ala. Betul. Sahih. Rakam 5. Tarjamah. Tarjamal khatibul haditha.
Khatib itu telah menterjemahkan hadis tersebut. Khatib telah menterjemahkan hadis tersebut. Fi'il dia adalah tarjamah. Fi'il dia adalah tarjamah. Baik, fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'? Boleh tak beritahu saya, adakah hal haza fi'lun madin atau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Kenapa kita kata fi'il mudhari'? Dia tambah ta kat depan. Pada tambah ta kat depan. Okey, fi'il madhi tak ada ta ke? Kalau kita lihat pada wazan fi'il madhi tadi, ada juga fi'il yang ada ta. Jadi ta itu semata-mata tak boleh menjadi penentuan adakah dia itu ta mudhari' ataupun memang ta asal pada fi'il ataupun ta tambahan pada fi'il. Jadi ta tu tak boleh membantu kita sangat. Kalau fi'il mudhari' tadi saya dah berikan clue. Fi'il mudhari' selalunya baris akhir dia berbaris apa tadi? Yazhabu, ya, Ke depan. selalunya baris depan ya. Sekiranya dia fi'il mudhari', kita akan dapati huruf mim itu akan berbaris di hadapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat wazan. Ada ke fi'il tarjamah ni dalam senarai wazan fi'il mudhari'? Tarjamah, tazhabu adalah taf'alu. Ya. Jadi itu pun satu lagi tanda lah bahawa dia ni bukan fi'il mudhari'. Memang tarjamah bukan fi'il mudhari'. Tarjamah adalah fi'il madin. Okey, jadi fi'il madin boleh terus rujuk kepada wazan. Apakah wazan dia? Untuk kita tentukan sama ada ini adalah mazid ataupun mujarrad. Okay, cuba lihat wazan. Cari wazan yang sepadan dengan tarjamah. Dan kita nak tahu ta tu ta tambahan ke ataupun ta asal. Okay, cuba lihat. Lala. Naam. Naam, ya. Siapa tadi? Fa'lala Ustaz. Fa'lala. Fa'lala. Baik. Fa'lala. Fa, ain, lam, lam. Okey, jadi kalau kita lihat fa'lala baris dia sama kan? Wazan dia menepati dengan baris dia menepati pada baris perkataan tersebut. Fa'lala. Betul. Ini adalah wazan dia. Betul ini adalah wazan dia. Fa'lala. Oleh itu, huruf ta itu adakah huruf tambahan ataupun huruf asal? Huruf asal. Huruf asal kerana dia menepati pada tempat fa. Kan apa-apa sahaja yang menepati tempat fa, tempat lam, tempat ain, maka itu adalah huruf asal. Maka di sini ta huruf asal, ra huruf asal, jim pun huruf asal, mim juga huruf asal, maka kita kata dia adalah fi'il mujarrad. Tetapi bukannya yang 3 huruf, sebaliknya mujarrad rubai. Mujarrad yang 4 huruf. Boleh ya? Jadi ini adalah fi'il mujarrad rubai. Betul. Fi'il yang seterusnya. Tadahharajal hajaru minal jabal. Batu itu bergolek dari bukit. Batu bergolek dari bukit. Nah, fi'il dia tadahraja. Saya terus berikan fi'il dia. Okey, beritahu adakah ini fi'il mazid ataupun mujarrad? Ini fi'il madhi juga ya, kerana baris atasnya dia memberitahu kita. Dan tidak ada fi'il mudhari' yang bentuk dia tadahraja, tak ada. Ini fi'il madhi. Baik, adakah dia mazid ataupun mujarrad? Mazid. Mazid. Okey, kita kata mazid. Baik, sekiranya dia adalah fi'il mazid, apa huruf tambahan dia, apa huruf asal dia? Huruf asal dia dahroja. Huruf asal Tambahan dia ta. dahraja, huruf tambahan dia adalah Ta. ta ya. Okey, baik. Kita lihat pada wazan. Apa wazan tadahraja? Tafa'lala. 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 Okey, sahih baik. Naam, tafa'lala, betul. Tafa'lala. Ya. Jadi tafa'lala adalah wazan untuk tadahraja, betul. Jadi kalau kita lihat senarai wazan tadi, tafa'lala adalah fi'il rubai kan, 4 huruf tapi dah ada tambahan mazid. Tambahan dia adalah huruf ta. Jadi betul lah tu. Fa'lala huruf asal dia, fi'il asal dia dahraja, tambahan dia adalah ta. Artinya bergolek. Ya, itu adalah fi'il tadahraja yang
merupakan fi'il mazid. Mazid. Rubai mazid. Naam. Rakam 7. Qaddamal ghaniyyu sadaqatan lil fuqara. Orang kaya itu memberikan qaddama, memberikan sedekah untuk orang-orang miskin. Naam. Fi'il dia qaddama. Fi'ilnya adalah qaddama. Mazid ataupun mujarrad. Kita dah lihat dah bentuk tadi ya. Fi'il mazid. Fi'il mazid. Fi'il mazid. Kenapa fi'il mazid? Sebab ada dua dal. Ada dua dal kan, ada tad'if di situ ya, betul. Betul kan? Di sini ada dua tad'if, ada dua dal, itu adalah fi'il mazid. Nak pastikan wazan dia adalah kita nak pastikan dia ni mazid. Nak confirmkan aja. Fa'ala tak ada syaddah. Fa'ala betul. Fa'ala ada syaddah ya. Fa'ala betul. Jadi ini adalah menunjukkan dia adalah fi'il mazid. Wazan dia betul, fi'il fa'ala, fi'il dia qaddama, betul. Okey, sahih. Wa rakam 8. Rakam 8. Adkhala Fauzi al-ma'lumati fil hasub. Adkhala. Okey, apa maksud adkhala? Naam, adkhala. Memasukkan. Masuk ke memasukkan? Memasukkan. Okey. Kalau kita lihat fi'il dia, asalnya dakhala masuk kan. Di sini wazan dia, fi'il dia telah bertukar kepada adkhala. Adkhala, di mana huruf akhir itu adalah berbaris di atas. Adkhala, fi'il madhi. Kerana kalau fi'il mudhari' dibaca, kita ada fi'il yang sama tapi bacaan dia adkhulu. Saya masuk, itu fi'il mudhari'. Di sini fi'il dia adkhala, fi'il madhi. Nak pastikan betul ke dia fi'il madhi, rujuk pada wazan juga. Okay, apakah wazan dia? Dalam senarai wazan fi'il madhi, ada tak yang serupa dengan adkhala? Af'ala. Af'ala, betul. Sama kan? Adkhala, af'ala. Menunjukkan bahawa adkhala adalah fi'il madhi. Jadi itu lagi satu fungsi wazan ya, membantu kita untuk mengenal madhi ataupun mudhari'. Jadi adkhala fi'il madhi, tak bolehlah kita terjemah saya telah masuk kan? Tak boleh. Ini maksud dia telah memasukkan. Telah memasukkan. Bukannya saya telah masuk. Tidak. Fauzi telah memasukkan adkhalal ma'lumat. Maklumat ke dalam hasub. Hasub bermakna komputer. Dia telah memasukkan maklumat ke dalam komputer. Baik. Jadi adkhala, af'ala, fi'il apa ni? Mazid, mujarrad. Mazid lah ya, confirm sebab ada alif tambahan. Jadi bila ada tambahan saja mazid. Okey, itu adalah tadrib al-thani ya. Jadi sama dengan tadrib awal, menentukan di mana fi'il dan adakah fi'il itu mazid ataupun mujarrad. Nah, ada tak soalan sebelum kita lihat pada jim? Baik. At-tadrib jim, at-tadribu tsalis. Jim. Tadribu tsalis, hati aslal af'ali. Dia kata berikan asal kepada fi'il al-atiyah, fi'il berikut. Berikan asal. Asal di situ artinya dia nakkan kata dasar dia. Kata dasar dia yang 3 huruf ataupun yang 4 huruf. Apakah kata dasar dia? Hati. Berikan fi'il kata dasar ataupun asal untuk fi'il berikut. Summa, kemudian haddid tentukan. Haddid al-huruf zaidah, huruf-huruf tambahan fiha. Di manakah huruf tambahan? Tentukan. Menggunakan kaedah tadilah. Kaedah wazan. Itu yang paling tepat dia. Baik. Al-fi'lul awal indafa'a. Indafa'a bermakna dia bergerak dengan cepat. Indafa'a. Bergerak dengan cepat. Indafa'a. Baik. Indafa'a. Mazid, mujarrad. Apakah kata dasar dia? Jadi bila dia dah sebut kata dasar, maka sudah tentulah kesemuanya ini adalah fi'il mazid lah ya. Kerana dia nakkan apakah kata dasar dia. Maka semuanya adalah fi'il mazid, boleh rujuk kepada wazan fi'il mazid. Baik, indafa'ah. Cuba rujuk. Kalau tak rujuk, boleh tak dapat. Kalau tak boleh dapat, rujuk wazan. Kalau dah mahir dengan wazan,
kita automatik kita akan tahu. Ni adalah apa kata dasar dia? Dafa'a. Dafa'a kata dasar dia, betul. Jadi dafa'a kata dasar, tambahan dia adalah alif dan juga nun. Kita confirmkan betul atau tidak, rujuk pada wazan. Mana wazan dia? Ataupun apakah wazan dia? Infa'ala. Infa'ala, sahih. Infa'ala. Pas sama kan? Di mana alif dan nun itu adalah huruf tambahan dan fa ain lam itu adalah kata dasar. Betul Jadi indafa'a asal dia dal fa'ain, boleh tuliskanlah di situ dal fa'ain dan huruf ziyadah dia alif dan juga nun. Boleh. Naam. Al-fi'lul awal. Al-fi'lul tsani ta'ahada. Ta'ahada. Ta'ahada artinya dia melakukan sesuatu dengan artinya dia menumpukan perhatian terhadap perbuatan tersebut. Ta'ahada. Dia buat dengan sungguh-sungguh. Dia memberikan perhatian. Ta'ahada. Okey, apakah kata dasar dia? Tak dapat? Lihat pada wazan. Ahada. Ahada, ain hadal Okay, ain hadal tidak ada syaddah. Baik, betul. Jadi apakah wazan dia? Apakah kata dasar? Apakah huruf tambahan dia? Ta dengan Ta ain. dengan apa? Ain. Ain. Ha. Ha, tak ada. Ha tak ada tambahan. Ni apa kita panggil ni? Dia ulang perkataan tu. Dalam pelajaran tadi dia kata apa? Dia bukannya huruf tu kan, tapi dia ulang huruf tu. Jadi tak boleh sebut nama huruf tu lah. Kita kata at-tad'if. Ni pengulangan pada huruf yang sama. Dia double lah. Dia gandakan huruf di tengah itu. Iaitu huruf, kebetulan pada fi'il ini adalah huruf ha. Jadi jangan tulis ha. Jangan tulis ha ya. Tulislah at-tad'if. Betul. Jadi nak pastikan betul atau tidak, lihat wazan dia. Apa? Mana wazan ta'ahada? Tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'ain lam. Betul. Tafa'ala. Di mana ta itu huruf tambahan dan ada tad'if. Betul Jadi tafa'ala ta'ahada. Sahih. Fi'il. Al-fi'lu salis. Akrama. Memuliakan. Akrama telah memuliakan. Dia telah memuliakan. Akrama. Manakah huruf dasar dia? Apakah huruf dasar dia? Kaf, ra, mim. Karoma. Kaf, ra, mim. Betul, karuma. Kaf, ra, mim. Jadi huruf dasar dia adalah kaf, ra, mim. Sahih. Huruf tambahan? Alif. Alif lah Alif ataupun dalam pelajaran dia kata huruf hamzah. Tak kisahlah sama dia nak tulis alif ke hamzah ke tak kisahlah. Saya terima. Akramah. Hamzah. Baik. Jadi wazan dia apa? Ini huruf tambahan. Wazan dia adalah Af'ala. af'ala. Yang ada alif di depan tu kan. Af'ala. Betul Af'ala. Maka fi'il dia akramah. Betul. Fi'il seterusnya. Taba'athara. Taba'athara artinya terjemahan dia ni. Dia bersepah-sepah. Terbongkar. Kita bongkarkan sesuatu maka benda-benda tu semua macam dibongkarkan. Disepah-sepahkan. Taba'athara. Bersepah. Nah. Okey, di sini ada tambahan juga. Apakah tambahan dia dan apakah huruf dasar dia? Taba'athara. Ba'sara. Nah. Huruf asal dia ba'sara. Ba'sara. Okey. Ba'sara. Kata dasar dia adalah ba'sara dan huruf tambahan dia adalah huruf Ta. ta. Okey, cek betul atau tidak. Okey, berikan wazan dia. Tafa'lala. Tafa'lala. Tafa'ain lam lam. Tafa'lala. Tafa'lala. Taba'sara. Fa'ain lam lam adalah kata dasar. Betul. Fa'lala. Ba'sara. Ta huruf tambahan. Betul. Jadi di sini huruf tambahan dia adalah huruf ta. Betul Fi'il dia adalah ba'ain sa. Ini adalah fi'il mazid yang 4 huruf. Asalnya 4 huruf tetapi ada tambahan huruf ta di hadapan. Okey, sahih.
Fi'il seterusnya ihmarra. Ihmarra maknanya bertukar menjadi merah. Bertukar warna menjadi merah. Ihmarra telah menjadi merah. Ada huruf tambahan dia. Apakah huruf tambahan di situ? Apakah kata dasar? Kata dasar dahulu. Ha mim ro. Kata dasarnya adalah Ha mim ro. hamimra. Hamimra, betul. Daripada perkataan ahmar, merah kan? Hamura, merah. Baik. Jadi, hamimra adalah kata dasar. Huruf tambahan adalah Alif. alif dan juga Sabdis. tadaif, gandaan tadi kan? Digandakan, betul. Jadi, kata dasar dia adalah hamira, tambahan dia adalah alif dan juga satu lagi tadaif. Tadaif, gandaan tu ya. Iaitu huruf yang akhir. Cek betul ataupun tidak. Lihat, berikan apakah wazan dia. Ihmarra, If'alla. if'alla. If'alla, betul. Wazan dia adalah if'alla, ihmarra. Ya, betul. Jadi ada alif di depan dan ada syaddah ataupun tad'if di akhir. Betul ya? Sahih. Fi'il yang seterusnya. Istakhraja. Maksudnya mengeluarkan. Istakhraja. Dia ekstrak. Istakhraja, mengeluarkan dalam makna dia ekstrak sesuatu tu. Istakhraja. Baik, kata dasar dia. Kharaja. Kharaja. Kharaja, betul, sahih. Kharaja kata dasar, kata huruf tambahan adalah alif, sin, ta. Okey, berikan apakah wazan dia? Wazan dia apa? Istaf'ala. 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 Alif, sin, ta, fa'ain lam kan? Fa'ain lam. Istaf'ala. Istaf'ala. Betul eh? Jadi istakhraja wazan dia adalah istaf'ala di mana alif sinta itu adalah huruf tambahan dan kharaja itu adalah huruf yang asal dia. Betul. Istaf'ala kharaja. Naam. Sahih. Fi'lun akhar. Rattaba. Rattaba bermakna menyusun. Menyusun kita kata rattaba. Rattaba. Ini adalah fi'il mazid. Di mana dia tambahan dia? Apakah huruf tambahan dia? Apakah huruf asal dia? Tad'if. Tad'if. Gandaan. Ini ada gandaan tu kan? Tad'if. Betul. Jadi huruf asal dia adalah ra, ta dan juga ba. Ra, ta, ba dan gandaan tu. Tad'if tadi kan? Tad'if. Tad'if. Jadi ingatlah istilah tad'if. Ini gandaan dia. Apa wazan dia? Fa'ala. Fa'ala, fa'ila. Jadi fa'ala betul. Sama ya, ada gandaan di situ. Jadi itu adalah wazan untuk fi'il mazid. Rattaba menyusun ya, fi'il mazid, tambahan dia tak ada. Fi'il yang seterusnya i'tazara. I'tazara ni minta ni apa ni, dia minta excuse. Dia minta nak uzur, nak minta tak dapat nak menghadirkan diri. Kita kata i'tazara. Contoh kita kata i'tazara 'anil fasli. Dia minta uzur lah daripada kelas, minta untuk skip kelas tu. I'tazara, minta maaf. I'tazara. Mana huruf tambahan dia, mana perkataan asal dia? Perkataan asal dia azara. Azara, ain, dal, Dan ro. okey, jadi kita kata huruf tambahan dia adalah alif dan juga ta. Boleh kita semak betul atau tidak? Berikan wazan dia. Kiranya ada wazan yang serupa, maka betul lah dia. Ifta'ala. Ifta'ala, alif, ta, ain, lam. Ataupun kita letakkan di bawah untuk lebih nampak. Alif, ta, ain, lam. Alif, if, ta, lam. Jadi kita kata ta tambahan, alif tambahan ya. Okey, jadi fa, ain, lam. Betul. Maka fa, ain, ain itu zal, lam itu ra. Betul. Jadi itu adalah kata dasar dia dan ta itu huruf tambahan. Jadi betul. Ain zal ra daripada perkataan uzur kan. Jadi dia minta keuzuran, minta untuk tidak hadir, betul ya. Jadi ain zal ra dan huruf tambahan dia adalah alif dan juga ataupun hamzah. Hamzah dan juga ta. Okey, sahih.
i'tadara. Al-fi'lu al-akhar, fi'il seterusnya, tajahala. Tajahala makna dia dia ignore. Tajahala, dia buat-buat tak tahu, dia buat-buat jahil lah daripada perkataan jahil kan. Dia buat-buat tak kenal, tajahala. Boleh. So apakah fi'il asal dia? Ni mudah lah ni, dah biasa fi'il ni. Tajahala, huruf asal dia adalah jim Jim halam. Betul. Jim halam, jahila baca dia. Jahila artinya dia tak tahu. Jahila, jahil kan orang yang tak tahu. So jahila dia tidak tahu. Fi'il asal dia jim halam, tambahan dia adalah Ta. ta dan juga alif lah ya. Alif. Betul atau tidak? Berikan fi'il, berikan wazan dia. Tafa'ala. Wazan dia. Betul. Tafa'ala. Sahih. Tafa'ala. Di mana ada ta tambahan dan ada alif ditambah di tengah tambahan kan. Betul. Jadi wazan dia adalah tafa'ala. Tajahala. Tafa'ala. Dia buat-buat tak kenal. Dia buat-buat tak tahu. Tajahala. Nah. Wa akhiran kalimah rasala. Mengutus surat. Dia kata mengutus surat. Rasalahu. Dia kata mengutus surat kepadanya. Rasala. Nah. Fi'il asal dia adalah Rasin lam. Rasin lam, 3 huruf. Rasin lam. Maka huruf tambahan dia adalah huruf alif lah ya. Alif. Betul atau tidak? Semak ada tak wazan rasala? Apa dia wazan rasala? Fa'ala. Fa'ala. Fa ada alif di tengah juga ya. Betul. Jadi fa'ala. Rasala. Sama kan? Di sini ada tambahan dia. Maka betul ya. Fi'il dia adalah asalnya adalah rasin lam dan tambahan dia adalah alif. Jadi dengan mengetahui apakah kata dasar ni, kalau kita merujuk kepada kamus tradisional, kita akan dapat, kita kena rujuk kepada kata dasar lah untuk kita nak dapatkan fi'il-fi'il lain yang berasal, yang ada yang mazid itu. Kerana tanpa mengenali kata dasar tak boleh dan kita tidak akan jumpa makna untuk perkataan-perkataan lain yang berasal dari kata dasar. Maka sebab itulah perbincangan mengenai kata dasar ni sesuatu yang penting. Baik. Ada soalan sebelum kita lihat at-tadribud dal? Baik. At-tadrib ar-rabi'u dal. At-tadribul khamisu rabi'u. Tadribur rabi', latihan yang keempat, dal. Ikhtaril ijabata sahiha. Ikhtar, pilihlah. Ijabah, jawapan sahiha. Summamla bihal faragh. Kemudian isikannya ruang kosong. Isikan ruang kosong dengannya. Imla, isikan faragh, ruang kosong, biha, dengan jawapan tersebut. Diberikan di situ ada pilihan untuk fi'il yang betul. Fi'il yang betul. Jadi untuk latihan ini dia dah bercampur-campur. Ada fi'il madhi dan juga ada fi'il mudhari'. Jadi sekiranya kita lihat fi'il mudhari', kena lihat baliklah fi'il madhi ya. Baik, untuk nak dapatkan. Jadi latihan di sini dia lebih kepada untuk melihat apakah makna fi'il-fi'il tersebut. Kesemua fi'il itu adalah berasal dalam pilihan jawapan itu, kesemua fi'ilnya adalah berasal dari huruf dasar yang sama. Tetapi apabila seperti yang kita lihat, apabila bentuk dia bertukar, makna dia pun akan bertukar. Ya, baik. Contoh al-misalul awal. Jadi di sini kena berpandukan ataupun berbantukan kamus lah ya untuk mendapatkan apa makna yang tepat. Naam. Al-jumlah al-ula, al-abu ad-duyuf fi ghurfatil julus. Bapa tetamu di bilik duduk. Di living room lah ni, ghurfatil julus. Di ruang tamu kita kata. Tapi bahasa Arab dia dipanggil ghurfa, bilik, julus, duduk. Ruang tamu Al-ab, apa yang bapa lakukan terhadap tetamu itu di bilik tetamu. Jadi pilihan jawapan yang ada, yang pertama yaqbal, pilihan yang kedua yastaqbil, pilihan yang ketiga yataqabbalu. Jadi nak kena cari makna. Jadi makna dia semua hampir-hampir dekat-dekat dah ni. Tapi apakah fi'il yang tepat? Kena rujuk kamus. Cuba rujuk kepada kamus. Fi'il, apakah makna yaqbalu, yastaqbilu, yataqabbalu. Tetapi seperti yang saya sebut, untuk mengetahui makna dia, kalau kita lihat di sini kesemuanya adalah fi'il mudhari'. Ada ya kan? Ada ya dan huruf akhirnya berbaris di hadapan.
Dan selalunya agak sukar untuk kita mendapatkan makna sekiranya fi'il itu fi'il mudhari'. Jadi cari fi'il madhi dia. Dapatkan apakah fi'il madhi dia, ya, menggunakan kaedah wazan tadi. Dapatkan fi'il madhi dan dapatkan makna dan berikan saya makna yang sebenar. Cuba cari sekejap. Untuk fi'il yang pertama, macam tadilah, kenal pasti. Ini fi'il mudhari'. Apakah madhi dia? Dan rujuk pada kamus, apakah makna dia? Begitu juga yang kedua, yastaqbil. Ini mudhari'. Cari madhi dia dan dapatkan makna. Jim pun sama, mudhari'. Cari wazan dia, wazan fi'il madhi dan dapatkan makna. Dapatkan tu dulu. Okay, saya beri dalam seminit untuk dapatkan maksud. Kalau ada siapa dah jumpa maksud, boleh terus beritahu saya. Apa makna yaqbal, apa makna yastaqbil, apa makna yataqabbal. Ataupun satu cara lain, boleh gunakan al-ma'ani yang Arabi tu, ataupun al-ma'ani yang tak kisahlah al-ma'ani versi yang mana. Kenal pasti apakah kata dasar untuk ketiga-tiga perkataan ni. Cuba type kata dasar tu saja. Type 3 huruf itu dan cuba lihat senarai yang diberikan. Ada tak perkataan yaqbalu, yastaqbilu ataupun yataqabbalu dalam bentuk fi'il madhi tu. Cuba lihat sekejap. Seminit ni. Baik, ada yang dah jumpa? Apakah fi'il madhi dia dahulu? Untuk yaqbalu. Berdasarkan pada wazan, apakah fi'il madhi untuk yaqbalu? Naam? Yaqbal. Ini fi'il 3 huruf ni. Macam tadi, apa yang kita lakukan tadi, berikan fi'il asal dia. Ataupun berikan fi'il madhi dia untuk yaqbalu. Ini wazan dia yaf'alu. Jadi kalau yaf'alu, apa madhi dia? Qabala, Ustaz. Qabala. Okey, kita letak dahulu qabala. Okey, boleh rujuk dalam kamus. Ada tak fi'il itu qabala? Qabala ataupun ada apa baris dia yang sebetulnya? Qabila. Qabila. Qabila kan. Okay. Qabala ada juga tapi qabala makna dia lain. Qabila. Okey, apa makna qabila? Rujuk kepada kamus. Qabila. Kalau rujuk pada kamus, qabila ni makna dia accept, dia terima. Dia setuju kan, dia menerima sesuatu, kita kata qabila. Qabila yaqbalu. Yaqbalu. Kita kata yaqbalullah at-taubah. Allah menerima taubat. Betul, kita gunakan perkataan qabila.
Ni yang dalam akad nikah tu, yang orang lelaki dia kata aku terima, setuju menikahi tu kan. Perkataan dia qabila, qabil tu, dia kata aku setuju, aku terima. Qabil tu, dia kata. Itu makna yang pertama terima, qabila. Yang kedua, yastaqbilu. Yastaqbilu. Okay, apakah fi'il madhi dia? Dia nak tahu fi'il madhi seperti tadilah wazan dia. Yastaqbilu, yastaf'ilu. Jadi sekiranya fi'il mudhari' dia yastaf'ilu, fi'il madhi adalah istaf'ala. So kalau fi'il fa'ala wazan dia istaf'ala, fi'il dia adalah istaqbala. Istaqbala. Jadi apa maksud istaqbala? Pun boleh rujuk dalam kamus. Apa makna istaqbala? Menyambut. Menerima juga kan? Tapi menerima dalam maksud macam mana? Istaqbala, yastaqbilu. Dia lebih kepada makna menyambut. Istaqbala ni lebih kepada dia menyambut. Istaqbala contoh kita kata yastaqbilu Ramadan. Dia menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni boleh istaqbala. Ataupun menyambut dalam contoh kita ni menyambut apa? Menyambut orang pun boleh juga. Dia menerima orang, menerima tetamu pun boleh digunakan istaqbala. Yang ketiga, jim, yataqabbalu. Fi'il mudhari' yataqabbalu. Fi'il madhi dia apa? Yataqabbalu, wazan dia yatafa'alu. Saya berikan wazan dia. Yatafa'alu. Apakah madhi dia? Yatafa'alu, madhi dia adalah tafa'ala. Jadi sekiranya tafa'ala, fi'ilnya adalah apa bacaan dia? Tafa'ala. Apa Ustaz, saya tak faham. Apakah bacaan dia untuk taqabbala? Cara nak baca dia untuk taqabbalam itu. Wazan dia tafa'ala. Tafa'ala, taqabbala. Itu adalah fi'il dia. Okay, apakah makna taqabbala? Taqabbala ya taqabbalu. Kalau itu rujuk kamus, taqabbala maknanya menerima juga. Tapi menerima maksudnya bagaimana? Contohnya kita kata taqabbalallahu minkum. Kita selalu sebut tu kan. Taqabbalallahu minkum. Semoga Allah menerima amalan dari kamu. Jadi maksud dia menerima juga, tetapi menerima yang lain, menerima sesuatu kan. Oleh untuk itu, manakah perkataan yang paling tepat kalau kita nak gunakan untuk tetamu tadi? Dia terima tetamu. Di sini terima juga. Ini pun terima. Tapi terima yang mana satu yang tepat? Qabila, istaqbala ataupun taqabbala? Yaqbalu, yastaqbilu ataupun yataqabbal? Yastaqbilu. Yastaqbilu. Yang ini lebih tepat kerana penggunaan yastaqbilu memang digunakan untuk menyambut tetamu. Yang ini tak boleh. Jadi ini lihat ini contoh di mana perkataan itu makna dia sama tetapi disebabkan pattern dia berbeza, penggunaan dia pun berbezalah. Baik. Yang pertama. Yang kedua. Adam risalatan min ummihi amsi. Adam sepucuk surat dari ibunya semalam. Fi'il dia semuanya fi'il madhi. Istalama, sallama, aslama. Jadi manakah fi'il yang tepat? Kesemuanya berasal dari kata dasar yang sama iaitu sin, lam, mim. Cuba cari makna yang betul. Istalama apa? Sallama apa? Aslama apa? Okay, rujuk kamus. Istalama bermakna, sallama bermakna, aslama bermakna apa? Okay, cari kamus. Baik, apa makna istalama? Apa makna istalama?
Istalama bermakna, anda jumpa? Menerima. Istalama menerima. Tapi dalam bentuk menerima barang. Istalama ni menerima sesuatu barang, kita kata istalama. Istalamal hadiyah, telah menerima hadiah. Boleh? Itu makna yang pertama, menerima. Makna yang kedua, salama. Bagi salam. Salama Memberi salam. memberi salam. Salama memberi salam. Memberi salam, betul. Memberi salam. Daripada perkataan salama tadi kan. Memberi salam, betul. Salama. Allahumma salli wa sallim. Memberi salam kan, betul. Aslama. Masuk Islam. Aslama telah Masuk Islam. masuk Islam. Lain maksudnya kan. Istalama telah menerima sesuatu. Salama telah memberi salam. Aslama telah masuk Islam. Walaupun kata dasar dia sama, tapi apabila bertukar pattern, bertukar wazan, makna dia dah bertukar. Tidak ada persamaan langsung kan dari segi makna tadi. Mana yang betul? Istalama. Istalama lah istalama, menerima. Jadi istalama, Adam risalah min ummihi. Adam menerima surat, betul. Rakam salasa, Aisyah. Aisyah, indama arafat. Aisyah semasa mengetahui. Dia mengetahui natijatal imtihan, keputusan peperiksaan. Aisyah indama arafat natijatal imtihan. Semasa dia mengetahui keputusan peperiksaan, apa yang berlaku pada Aisyah? Yang pertama, a'jabat. Ba ta'ajabat. Jim ista'jabah. Boleh abaikan ta di hujung tu kerana ta di hujung fi'il itu digunakan kerana fa'il dia muannas. Jadi fi'il asal dia adalah a'jaba, begitu saja. Jadi cari makna a'jaba, cari makna ta'ajaba, cari makna ista'jaba. Okay, manakah makna yang betul? Lihat a'jaba dahulu. A'jaba. Apa maksud a'jaba? Aisyah a'jabat. Yang kedua, baba Aisyah ta'ajaba. Lain, ada pattern dia lain, wazan dia lain, makna dia pun lain. Dan jim, Aisyah ista'jaba. Yang pertama dahulu, a'jaba. Apa makna a'jaba? Kagum. Kagum a'jaba. A'jaba dia bukan kagum. A'jaba makna mengkagumkan. Sesuatu mengkagumkan dia. Contohnya saya kata a'jabani hazal kitab. Buku ini mengkagumkan saya. Itu makna a'jaba, bukan kagum. Bukan dia yang merasa kagum, tetapi satu perkara menyebabkan dia merasa kagum. Itu makna a'jaba ya. Okey. Perkataan yang kedua, ta'ajaba. Ta'ajaba barulah makna kagum. Lagi sekali ya. Ta'ajaba merasa kagum. A'jaba menyebabkan orang lain rasa kagum. Ataupun mengkagumkan orang lain. Itu makna a'jaba. Jadi lain makna. Okay. Yang ketiga. Ista'jaba. Dia kata wonder. Wonder. Ista'jaba. Ista'jaba ni makna dia merasa kagum juga, dikata dia sangat merasa kagum. Jadi ista'jaba sangat merasa kagum. So ada dua perkataan yang, jadi mana yang lebih tepat di sini? Menyebabkan dia rasa kagum ataupun dia merasa kagum? Aisyah semasa dia menerima keputusan peperiksaan. Dia merasa kagum lah kan. Jadi jawapan dia yang mana? Kalau dia merasa kagum tadi. Ba. Ba, merasa kagum. Ada lagi tak perkataan lain yang merasa kagum juga? Jim. Jim pun merasa kagum juga, betul. Jim sangat merasa kagum. Okay, jadi dua-dua tu makna dia betul. Tetapi hanya satu saja yang tepat. Di sini kita kena lihat nahu pula. Nahu iaitu muzakkar dan juga muannas. Mana yang tepat? Aisyah. Muannas. Ba. Ba lah ya, kerana ada huruf ta. Ya. Jadi ba dan jim kedua-duanya boleh digunakan. Cumanya untuk ayat ini ba yang paling tepat kerana ada ta di hujung.
Disebabkan perkataan itu adalah muannas Aisyah. Sekiranya kita nak gunakan istajabah, boleh juga, tetapi mesti ada ta di hujung lah. Kita kata istajabat. Istajabat ya. Boleh tapi jawapan yang tepat di sini adalah ba. Naam, sahih. At-tadribur rabi' al-musalluna ilal khutbah. Orang-orang yang salat. Musallun. Al-musalluna, orang yang bersembahyang. Orang yang sembahyang. Orang-orang yang sembahyang, musalluna ilal khutbah, kepada khutbah. Dia apa khutbah? Yang pertama, asma'a. Asma'a, fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Sami'a pun fi'il madhi, yastami'u fi'il mudhari'. Jadi ini kena tukar pada fi'il madhi. Yang ini memang bentuk fi'il madhi. Asma'a fi'il madhi, boleh terus cari kamus. Sami'a pun fi'il madhi, boleh rujuk kamus terus. Yastami'u fi'il mudhari'. Kena tukar dulu kepada fi'il madhi. Fi'il madhi dia adalah, okey. Boleh tak berikan saya apakah fi'il madhi untuk yastami'u? Okay, apakah wazan dia dulu? Yastami'u. Apa wazan dia? Boleh lihat pada wazan fi'il mudhari' untuk mazid, yang mazid, sulasi mazid tu. Apa yang serupa dengan yastami'u? Yanfa'ilu. Ya? Yanfa'ilu. Yanfa'ilu. Okey, tulis dulu. Yanfa'ilu. Okey. Nampak bentuk hampir serupa kan? Baris sama. Tetapi cuba lihat kata huruf-huruf dia. Pada yanfa'ilu, huruf tambahan adalah apa? Ada huruf non. Di sini ada tak huruf non? Pada yastami'u. Tak ada kan? Jadi kalau kita nak padankan ya tu, okeylah, ya tu sama, dia boleh. Tapi sit pada non. Susah nak nampak kan? Cuba pindahkan kepada madhi. Apakah madhi yang fa'ilu? In fa'ala, baik. Jadi sekiranya madhi dia in fa'ala, apakah madhi untuk yastami'u? Jadi bila in fa'ala, kita tahu huruf tambahan dia adalah pada alif dan juga pada non. Maka pada madhi dia mesti ada alif dan juga non juga. Sedangkan di sini tak ada huruf non. Kan, pada perkataan yastami'u tidak ada huruf non. Jadi menunjukkan bahawa wazan ni tak betul. Nampak macam betul tapi dia tak betul. Kenapa? Huruf tambahan dia non. Sedangkan di sini tidak ada huruf non. Maka in fa'ala bukan wazan dia yang betul. Okay, cari lagi wazan yang lain. Yes. Yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Baik, kita, so yang ni tadi kita padam, yanfa'ilu tak betul. Kita tulis yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Baik. Jadi yastaf'ilu, cuba lihat bilangan huruf. Sama ke bilangan huruf dia? Yastami'u berapa? Yastaf'ilu berapa huruf dia? Lain kan? Yastaf'ilu Lain. 6, yastami'u 5. Itu pun dah menunjukkan bahawa yastaf'ilu bukan wazan dia. Cari lagi yang lain. Yafta'ilu. Yafta'ilu. Okay, kita tulis dulu. Yafta'ilu. Baris nampak sama Yafta'ilu. Okay, baris dia sama. Okay. Rujuk kepada madhi dia. Apa madhi yafta'ilu? Ifta'ala. Ifta'ala, betul. Yastami'u. Kita andaikan ifta'ala ni betul. Maka tukar yastami'u kepada bentuk ifta'ala. Istama'a. Okey, kita semak huruf-huruf tambahan dia. Huruf tambahan pada ifta'ala yang mana? Alif dan juga Ta. alif dan huruf ta. Ada tak alif dan ta pada istama'a? Ada kan? Alif dan ta. Jadi huruf asal dia adalah sin mim ain. Perkataan sin mim ain tu wujud sami'a, dengar. Maka istama'a tu berasal dari sami'a. Jadi ini menunjukkan wazan dia adalah ifta'ala, istama'a. So dah dapat fi'il dia istama'a, boleh lihat pada makna dia. Okey, makna yang pertama asma'a. Apa makna asma'a? Asma'a. 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 As
asma'a. Mendengar. Mendengar tak? Kalau mendengar, bukan asma'a. Mendengarkan. Mendengarkan, memperdengarkan. Dia memperdengarkan suara. Dia membuatkan orang lain mendengar kan. So asma'a dia memperdengarkan suara dia contoh. Asma'a sautahu, memperdengarkan suara dia. Itu asma'a. Sami'a baru makna dengar. Sami'a dengar ya. Okey, sami'a dengar. Istama'a. Okey, apa makna istama'a? Rujuk kamus, lihat pada makna istama'a. Istama'a makna mendengar juga. Jadi ada dua perkataan mendengar. Satu perkataan memperdengarkan. Cuba lihat manakah makna yang tepat, mendengar ataupun memperdengarkan. Al-musalluna khutbah. Orang sembahyang itu khutbah. Mana dia? Memperdengarkan ataupun mendengar? Orang yang sembahyang kan Ustaz? Orang yang sembahyang, betul. Jim. Dia mendengarlah kan? Mendengar. Jadi kalau mendengar, jawapan dia sama ada ba ataupun jim. Kerana kedua-duanya makna mendengar. Okey, itu dari segi makna kita dah selesai. Kedua-duanya adalah mendengar dan sini mendengar. Sekarang ni kita nak pilih perkataan yang betul. Ketika itu kena lihat balik struktur ayat. Ayat di situ kalau kita lihat, dia ada harful jar di tengah dia iaitu huruf ila. Ila. Jadi ila ni, huruf jar ni, ada ketika-ketikanya ada huruf jar yang datang sekali dengan fi'il. Artinya fi'il itu dia mesti menggunakan huruf jar yang tertentu. Dia mesti menggunakan ila, dia mesti menggunakan bi. Tidak boleh tidak ada fi'il huruf tersebut. Jadi rujuk lagi sekali dalam kamus. Antara sami'a dengan istama'a, manakah fi'il yang ada penggunaan ila dalam contoh ayat yang diberikan? Sami'a ada ila atau tidak? Istama'a ada ila atau tidak? Jadi itulah perkataan yang paling tepat. Ini lebih kepada penggunaan perkataan lah. Penggunaan perkataan. Cuba lihat dalam Al-Ma'ani tadi, nampak tak contoh yang boleh ada, kadang-kadang ada contoh diberikan sekali dengan huruf jar. Cuba lihat perkataan istama'a dalam Al-Ma'ani. Ada tak yang menggunakan ila, perkataan selepas ni ila? Kalau yang guna app ni dia tak banyak pilihan ya. Kalau gunakan yang web punya website dia banyak pilihan jawapan yang diberi. Okay. Boleh rujuk website dia, Istama'a, website apa tu? Website Al-Ma'ani. Okay, nampak tak yang kamus ni? Istama'a. Kan ada yang kedua tu kan? Istama'a ila. Nampak Jadi dalam kamus ni bila ada istama'a ila, apa makna dia? Pay attention kan? Makna dia menumpukan perhatian. Bukan setakat dengar. Dia bukan setakat dengar, dia listen. Dia bukan lebih kepada hear, dia lebih kepada listen. Jadi apabila kita rujuk kepada kamus akan memberitahu kita lah apakah perkataan yang menggunakan harful jar yang betul.
Jadi dalam contoh ni jawapan yang sebenarnya bukannya ba sami'al musallun. Kerana apa? Kerana perkataan sami'a itu tidak digunakan dengan harfu ilah. Perkataan sami'a dia terus saja. Kalau nak guna sami'a, ayat dia sami'al musalluna al-khutbah. Dia terus tanpa ilah. Artinya dia dengar khutbah. Tapi apabila kita nak kata dia dengar khutbah tu, dia dengar dengan teliti, maka kita kata yastami'u ataupun istama'al musalluna ilah. Jadi dua ni dia datang sekali. Jadi ni kena rujuk kepada kamus. Nah. Wa as-su'alul akhir. Soalul akhir, qad, sesungguhnya alma ila summin qatilin. Air itu kepada sum. Sum bermakna racun. Sum bermakna racun. Qatil, yang membunuh. Racun yang bahaya lah. Racun yang membunuh. Lil insan, racun yang boleh membunuh manusia. Idza kana, apabila ia mulawatan, tercemar ataupun dicemari. Air itu apa? Kepada racun yang berbahaya kepada manusia apabila ia tercemar. Okey, ini jawapan pilihan jawapan. Hawala fi'il madhi, tahawala fi'il madhi juga, hawala fi'il madhi juga. Jadi kata dasar dia dari kata dasar yang sama, hawaulam, tetapi wazan dia bertukar, makna dia pun bertukar. Cari jawapan yang betul. Hawala, maksud dia dulu. Apa makna hawala? Apa makna tahawwala? Apa makna hawwala? Baik, dapatkan dulu makna hawala. Hawala. Ada yang jumpa hawala? Tak ada yang jumpa? Hawala. Cuba ya, yang tak pernah cuba ni kena cuba jugalah, sebab saya ingat siapa yang cuba-cuba, siapa yang selalu cuba ni saya akan bagi markah tambahan lah nanti. Ada yang jumpa? Tahawala dan juga hawala. Tahawala berubah, Ustaz. Betul ke Tahawala berubah, betul. Tahawala makna berubah. Okay, tahawala berubah, sahih. Hawala tahawala berubah, betul. Tahawala, telah bertukar, telah berubah. Hawala mencuba. Hawala mencuba. Hawala saya kata. Hawala, dia telah mencuba. Satu lagi, hawala. Hampir sama bunyi dia, tetapi beza bentuk kan. Hawala, ini pun lain maksud dia. Hawala makna menukar, merubah. Menukar bentuk. Hawala, dia telah menukar. Tahawala telah bertukar. Dia bertukar. Tapi hawala dia menukar. Jadi yang mana satu bentuk yang betul? Air itu telah apa? Kepada racun. Hawala, tahawala ataupun hawala? Tahawala. Tahawala. Qad tahawala al-ma'u ila sum. Air itu telah bertukar kepada racun. Ya, baik. Jadi latihan ini menunjukkan kepada kita bahawa apabila wazan untuk fi'il itu bertukar, maka makna dia akan bertukar. Jadi dan kadang-kadang makna dia bertukar jauh daripada makna asal. Jadi penting untuk kita merujuk kepada kamus jugalah. Baik.
Fahaza huwa darsuna hadza sabah. Itu pelajaran kita untuk pagi ni. Jadi nanti dalam pukul 11 kita akan sambung lagi untuk pelajaran seterusnya, iaitu presentation ya hari ni. Kita ada presentation untuk tajuk Ad-Darsul Khamis, iaitu Zaka'u Al-Qadhi. Nah, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan dulu kelas kita dengan tasbih kafarah wa surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.